Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya di dalam forum YB kali ini, dan kita akan pada hari ini bersama-sama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa untuk membincangkan mengenai satu misi yang cukup penting dan cukup begitu diperlukan pada waktu pandemik ini, pada waktu PKP ini, yang mana akan berlaku satu bantuan yang diberikan oleh Yayasan Ikhlas kepada masyarakat di Sabah. Jadi kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa bersama dengan saya di studio kali ini, iaitu saya perkenalkan di sebelah kiri saya iaitu Profesor Dr. Zainul Rashid bin Zainuddin yang merupakan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ikhlas. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Khabar baik. Alhamdulillah. Cukup istimewa Prof bersama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan tentang satu misi yang begitu besar untuk diadakan, yang difahamkan bahawa Yayasan Ikhlas akan mengadakan satu misi menghantar bantuan makanan di masyarakat di Sabah. Mungkin pada peringkat awal ini mungkin Prof boleh ceritakan kepada kita mengenai latar belakang secara ringkas tentang Yayasan Ikhlas itu sendiri. Terima kasih saudara moderator, tuan-tuan, puan-puan yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya kira ramai di kalangan rakyat Malaysia telah pun mengenali Yayasan Ikhlas yang telah ditubuhkan sejak 12 tahun yang lalu pada bulan Mac 2009, dan kita berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri sebagai badan kebajikan. Dan kita memberikan fokus, memberikan sumbangan kepada para asnaf dan juga golongan B40. Projek-projek kita memberikan pembahagian sumbangan kita ataupun projek-projek kita kepada 4 package. Pertama, pendidikan; kedua, kebajikan; ketiga, pembangunan komuniti; dan keempat adalah pengendalian bencana seumpama banjir. Jadi sebagai contohnya, pada tahun 2020 tahun yang lalu, kita telah memberikan sumbangan lebih daripada 5 juta ringgit kepada rakyat Malaysia dan juga agensi kerajaan yang terbabit atas sebab-sebab tertentu. Contohnya, dalam sudut sumbangan pek makanan, kita telah agihkan kepada lebih pada 25,000 rakyat Malaysia yang ada di seluruh negara yang terpilih. Begitu juga kepada sumbangan kepada frontliners ataupun barisan depan di kalangan jururawat, tentera, polis dan juga pihak rela. Kita juga mengagihkan peralatan perubatan bagi meringankan beban agensi kerajaan ataupun agensi KKM, khususnya kepada 3 buah jabatan kesihatan negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Sabah, juga kepada beberapa buah hospital dan pusat kesihatan daerah. Jadi ini menunjukkan satu sumbangan yang besar dilakukan oleh Yayasan Ikhlas untuk memberikan satu ketenteraman dan kebaikan yang lebih baik kepada rakyat Malaysia. Dengan penglibatan Prof secara khusus bersama Yayasan Ikhlas, dan juga terutama dalam misi kali ini disebut sebagai misi 7,000 pek bantuan makanan kepada keluarga di Sabah. Mungkin Prof boleh ceritakan lebih lanjut mengenai misi ini, bagaimana ia dilaksanakan. Okey. Misi ini misi yang sangat besar. Kita telah pun memulakan 3 misi daripada 7 siri misi, iaitu sumbangan 7,000 pek bantuan kepada keluarga Sabah, yang mana kita berikan fokus kepada 6 buah kawasan ataupun 6 buah daerah di Sabah yang telah kita kenal pasti golongan yang miskin tegar, khususnya di Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Tawau, Lahad Datu dan juga Sempurna. Dan kos yang kita sumbangkan untuk 7,000 keluarga asnaf ni berjumlah kira-kira 1.4 juta ringgit. Dan ini merupakan satu misi yang sangat besar. Kita telah laksanakan 3 misi, mengagihkan 3,200 pek, dan saya akan pergi misi yang keempat pada hari Rabu ini selama 8 hari, dan ada 3 lagi misi akan diadakan pada bulan Februari dan bulan Mac kali ini. Jadi begitu besar bantuan yang diberikan, sebanyak 7,000 pek makanan dan lebih 3,000 keluarga yang akan mendapat manfaat daripada bantuan ini. Jadi ini satu usaha yang cukup baik untuk diberikan sokongan oleh semua pihak, terutama masyarakat dan juga mana-mana pihak organisasi. Jadi bagaimana mungkin Prof boleh ceritakan kerjasama tertentu yang mungkin diberikan juga bersama dengan syarikat-syarikat ataupun organisasi-organisasi luar?
Ya, saya kira 7,000 pack bekalan makanan asasi untuk mereka yang terkesan akibat kemiskinan dan pandemik COVID ni dalam keadaan PKP pula bukan benda yang mudah, sangat susah, dan kos pula bukan sedikit, 1.4 juta ringgit. Jadi kami sebenarnya mengucapkan penghargaan setingginya kepada mereka yang terbabit, khususnya kepada badan korporat seperti Maybank, Permodalan Nasional Berhad, Bank Pembangunan, dan juga ramai dermawan di kalangan rakyat Malaysia yang telah menyumbang kepada Yayasan Ikhlas. Itu yang pertama, kepada penyumbang. Yang kedua, dari sudut pelaksanaan, kita mendapat kerjasama yang banyak daripada pelbagai pihak, seumpamanya PDRM sendiri, Jabatan Pertahanan Awam, pihak rela, dan di lapangan kami mendapat sumbangan ataupun kerjasama yang erat daripada sukarelawan, khususnya daripada relawan muda Ikatan Muslimin Malaysia, aktivis Persatuan Belia Islam Nasional, iMedic, dan juga NGO-NGO tempatan. Dan ramai di kalangan sukarelawan tempatan juga yang akan bersama kami di sepanjang misi yang lalu dan misi yang akan kami laksanakan dalam tempoh beberapa hari kelak. Ini bukan kali pertama Prof bersama dengan misi bantuan yang diajukan oleh Yayasan Ikhlas. Prof sendiri sudah cukup terkenal di dalam media sosial, di kalangan masyarakat, memberikan bantuan dan mengingatkan masyarakat tentang keperluan membantu orang ramai. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan secara ringkas tentang apakah keperluan, kepentingan untuk kita memberikan sumbangan, membantu orang ramai, terutama dalam keadaan pandemik COVID ni, terutama di kalangan masyarakat di Sabah yang memerlukan bantuan seperti yang kita akan buat. Ya, sebagaimana yang kita maklum, PKP akibat pandemik ni memberikan kesan yang sangat besar pada rakyat Malaysia. Contohnya statistik dah tunjuk lebih daripada 772,000 orang kehilangan pekerjaan. Itu tak termasuk golongan miskin yang sedia miskin. Dengan berlakunya pandemik dan kawalan pergerakan ini menyebabkan kehidupan mereka lebih sukar, dan sumbangan yang kita berikan ini menggembirakan mereka, menceriakan mereka dan meringankan beban mereka yang bertahan selama ini disebabkan kekurangan bekalan makanan yang asasi. Jadi benda ini sangat memberikan bekas pada mereka. Ianya bukan sahaja memberi kesan kepada mereka, bahkan kepada sukarelawan rasa puas hati. Bahkan para penderma yang ada di mana-mana rasa puas hati apabila mereka juga dapat menyumbang dan meringankan beban pihak-pihak yang terkesan, terbabit, yang begitu terkesan akibat pandemik dan juga akibat kemiskinan. Tanggungjawab kemanusiaan. Memang tanggungjawab kemanusiaan. Agar kita sendiri merasai satu perasaan sebagai seorang manusia untuk membantu manusia yang lain. Bagaimana Prof melihat sekiranya usaha ini diteruskan dan ditambah baik, adakah ia akan mampu memberi kesan kepada perubahan dalam negara kita secara dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya, bagaimana ia membantu secara menyeluruh keadaan negara kita sendiri? Dia sebenarnya bidang kemanusiaan dan sikap mengambil peduli dan perhatian kepada masyarakat yang terkesan akibat apa juga cara, mungkin sebab kemiskinan, mungkin sebab wabak, mungkin sebab bencana, mungkin sebab kehilangan pekerjaan ataupun sebab hilang upaya dan sebagainya. Dia sebenarnya memberikan kesan yang sangat banyak kepada masyarakat kita. Yang paling besar adalah sikap peduli dan prihatin, mengambil berat terhadap apa yang berlaku. Tidaklah kita menjadi masyarakat yang selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Andainya benda ni telah tertanam dalam jiwa masyarakat kita, daripada siapa juga latar belakang, kita akan hidup dalam keadaan bersatu padu, bermuhibah dan sentiasa cuba untuk mengambil berat dan meringankan beban. Jadi kita hidup bermasyarakat dan murni. Suasana ni perlu ada di mana-mana tempat di seluruh negara dan di semua golongan masyarakat, lapisan masyarakat. Itulah satu luahan, salah satu luahan saya rasa daripada pandangan Prof itu, sehingga saya pun rasa seperti nak bersama terus di dalam misi yang akan dilaksanakan pada hujung minggu ini. Mungkin yang terakhir ini, sekiranya Prof boleh ceritakan harapan Prof sendiri kepada masyarakat di luar yang melihat program kita pada hari ini, bagaimana cara untuk mereka membantu dan bersama terlibat secara keseluruhan di dalam misi kali ini. Pada misi kali ini sebenarnya pihak Yayasan Ikhlas telah pun membuat pembungkusan makanan pack-pack kita di Damansara sejak hari Ahad yang lalu, dan kita melibatkan ibu tunggal dan mereka yang kehilangan pekerjaan untuk pack barang-barang ini, dan kita berikan insentif pada mereka. Dan hari ini
dan esok pihak TUDM pula akan melakukan penerbangan menghantar barang-barang ni secara ihsan, percuma. Jadi ini satu lagi sumbangan agensi kerajaan yang mengambil peduli dan prihatin terhadap apa yang berlaku pada masyarakat. Dan kami akan bertolak, saya sendiri akan bertolak pada 12 hari bulan ke Tawau. Kemudian 13 hari bulan kita akan mengagihkan sumbangan ini di Tawau untuk lebih pada 200 keluarga. Kemudian 14 hari bulan kami akan mengagihkan bantuan di Lahad Datu. Dan 15, 16, 17, 18 kita akan memberikan agihan di Sempurna. Dan para penonton di luar boleh ikuti perkembangan apa yang kami laksanakan sepanjang misi 7 hari ini dengan ikuti melayari Facebook dan Yayasan Ikhlas sendiri dan juga page saya sendiri, Zainul Rashid Zainuddin. Begitu juga akan ditayang dalam TV Pertiwi dan TV Hijrah. Dan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh menyumbang dengan pelbagai cara, di antaranya dengan melayari web laman sesawang www.yasanikhlas.org.my ataupun dengan memberikan sumbangan keuangan direct kepada akaun Yayasan Ikhlas seperti yang tertera pada skrin. Dan bagi mereka yang ingin menyumbang sebagai sukarelawan boleh berbuat demikian dengan mendaftarkan diri dan juga turun padang bersama kami memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan di mana juga aktiviti kemanusiaan ini dilaksanakan. Jadi begitulah satu kepedulian dan keprihatinan yang diberikan seharusnya kepada masyarakat secara umum agar kita semua dapat saling membantu dan mengusahakan satu masyarakat yang benar-benar baik dan harmoni. Kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Zainul Rashid kerana dapat bersama dengan kita untuk membincangkan mengenai misi besar yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas pada hujung minggu ini. Saya sendiri ucapkan selamat jalan dan selamat berjaya dalam misi Prof yang akan datang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, itu saja daripada saya bersama dengan kita pada forum webi kali ini. Kita akan berjumpa pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.